Okey, Assalamualaikum. Kita nak mulakan kelas kita. So, minta semua untuk turn on kan video kamera dan unmute kan mikrofon. Okey, yang kedua minta semua bersedia dengan tugasan minggu lepas. Itu berkaitan dengan eksperimen ais dan juga air gula. Kalau ada jawapan boleh sediakan, kita akan bincang jawapan untuk soalan tu. Okay, boleh tengok tak slide yang saya sharekan ni? Boleh cikgu. Okay, thank you. So kita masih lagi dalam bab 1, pengenalan kepada kimia. Okay, ini adalah jawapan untuk ujikan diri 1.2, soalan 3 yang saya berikan last week. So diberikan satu baldi ketulan ais, sedikit gula, silinder penyukat dan juga jam randik. So awak kena rancangkan satu eksperimen untuk menentukan sama ada gula meningkatkan kadar pencairan ais. Macam yang saya dah terangkan sebelum ni, kalau ada benda asing ataupun kotoran yang masuk ke dalam ais, contoh garam, natrium klorida, kalium klorida ataupun gula ni sendiri, so kadar pencairan ais akan meningkat. So ni adalah prosedur yang awak boleh buat. So boleh cek jawapan masing-masing. Sukatkan 200 gram ketulan ais dan masukkan ke dalam baldi kecil. Letakkan baldi kecil di tempat yang teduh ataupun pada room temperature selama 5 minit. So masa yang awak tetapkan ialah 5 minit dan jisim ais yang awak tetapkan ialah 200 gram. So ni dia jadi pemboleh ubah apa ni? 200 gram ketulan ais dan juga masa yang diambil selama 5 minit itu adalah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah dimalarkan. Yes, betul, pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, kemudian selepas 5 minit awak akan sukat air tersebut. Okay, ini adalah ketulan ais tanpa kotoran ataupun tanpa gula yang awak masukkan. Dan awak catatkan bacaan dalam jadual. Kemudian ulang langkah 1 hingga 4 dengan tambahkan 10 gram gula, 30 gram gula dan 50 gram gula untuk awak uji kadar pencairan ais. Selepas awak masukkan gula mengikut jisim yang ditetapkan ni. So yang 10 gram gula, 30 gram gula, 50 gram gula ni ataupun jisim gula ni adalah pemboleh ubah apa? Dimanipulasi. Yes, betul, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So awak punya pemboleh ubah bergerak balas ialah apa? Kadar pencairan ais. Kadar pencairan ais. Macam mana awak nak tengok kadar pencairan ais tu? Awak boleh nampak ke tidak? Boleh? Macam mana awak nampak? Sebab bentuk ais tu berubah. Kurang tepat. Jawapan yang lagi tepat ialah apa yang awak ambil selepas 5 minit? Isi padu air. Yes, isi padu air selepas 5 minit. Itu jawapan yang awak boleh semak.
Okay, so untuk uji kendiri 1.2 ada soalan tak? Tak ada rasanya cikgu. Semua okey, semua jawapan sama macam jawapan yang saya beri. Itu kurang pasti. Buat ke tidak? Sebab yang saya terima jawapan tak sampai pun 28. Buat cikgu, cuma rasa macam banyak yang lain sangat tu. Boleh ubah sama atau tidak? InsyaAllah sama. Tak mesti sangat. Okey, tak apa. Nanti boleh semak semula. Nanti saya akan semak jawapan yang awak hantar. Kalau ada masalah saya akan PM awak secara personal, okey? Okey, kita teruskan dengan topik hari ini. Okay, so actually dalam bab 1 adalah langkah-langkah penyiasatan saintifik. Actually dalam awak punya topik sains sebelum ni pun awak dah belajar cara-cara untuk menjalankan penyiasatan. Tapi yang ini adalah lebih spesifik. So langkah kaedah saintifik ialah 11 langkah yang awak perlu tahu. Dia punya mudah sebenarnya topik ni, tapi saya nak tekankan dekat sini sebab biasanya semasa kita buat eksperimen dekat dalam makmal, kebanyakan pelajar akan membuat kesilapan, terutama sekali semasa menjalankan eksperimen dan semasa membuat laporan. So saya akan tekankan dekat sini beberapa perkara. Alright, first untuk kita buat penyiasatan saintifik, kita akan membuat pemerhatian dulu. So macam yang soalan kita bagi sebelum ni, sama ada nak tentukan gula meningkatkan kadar pencairan ais, so itu adalah awak punya kajian. Jadi pertama sekali awak kena buat pemerhatian. Yang kedua awak akan membuat inference. So siapa boleh berikan saya contoh macam mana nak buat inference untuk soalan yang saya bagi last week? Ataupun siapa boleh terangkan apa itu sebenarnya inference? Kenapa bila nak buat penyiasatan awak kena ada inference? Cikgu, Saya? inference ni dia... Sekejap. Tengah fikir sekejap. Inference dia Okay. macam... Apa... Macam Siapa yang jawab ni? lah. Siapa yang jawab ni? Yusof eh? Mm-mm. Okay, so inference ni lah Inference dia macam... Apa... Tekan awal untuk satu eksperimen. tekaan awal. Dia macam apa... Macam meneka suatu keputusan sebelum kita tahu keputusan tu apa. Yes, betul. So kalau dalam bahasa pasar ni macam tu lah. Kalau dalam bahasa sains walaupun pasar, ia adalah kesimpulan awal ataupun sebab yang mungkin. Tapi tak semestinya kesimpulan yang kita buat itu adalah betul. Betul tak Yusof? Betul cikgu. Okay, so sebab tu bila kita buat penyiasatan ni untuk kita buktikan sama ada inference kita tu diterima ataupun tidak. Boleh tak bagi contoh macam mana nak buat inference, ayat inference? Inference kalau waktu dulu lah, waktu macam skor rendah tu paling senang semakin. Kalau macam semakin bertambah jumlah gula dalam ais, semakin bertambah apa masa pencairan ais. Macam tu lah kalau cara mudah dia. Semakin. Okay, betul. Awak kunci jawapan awak. Itu je lah yang saya tahu. Jadi saya kunci itu je lah. Okay, yang lain ada tak pendapat lain tentang cara nak menulis inference? Adakah jawapan yang Yusof bagi tu betul cara nak jawab inference ataupun tu sebenarnya nak jawab yang lain, bahagian lain?
Anyone? Ramai tutup kamera ni, saya boleh tengok ni dekat sini ni, tutup kamera. Saya nak sebut nama lah. Saya nak nick Nur Batrisha. Yang Nisa bagi jawapan tadi tu, itu sepatutnya dekat soalan lain. Itu untuk bahagian apa sebenarnya kalau semakin-semakin tu? Lupa aja soalan dia, tapi yang pasti yang jawapan dia tadi tu bukan untuk soalan inference. Yang Okay, inference so kalau inference macam mana? dia ni kena bagi, lebih kurang macam bagi reason. Tak silap. Okay, good try. Okay, so inference ni sebenarnya awak akan mulakan dengan ayat pemerhatian ataupun perbezaan. Tu perbezaan ni kalau sekiranya eksperimen awak tu ada melibatkan perbezaan. Okay, contoh cikgu bagi contoh. Okay, so awak tengok gambar dekat bawah ni, apa yang awak dapat perhatikan ada dua gerai. Boleh nampak tak dua gerai ni? Boleh cikgu. Boleh nampak? Ada dua gerai P dan Boleh, juga cikgu. Q. Okay, so ada gerai P dan juga ada gerai Q. So apa perbezaan yang awak boleh nampak ataupun pemerhatian yang boleh nampak daripada P dengan Q? Kenapa Q lebih panas berbanding P? Sebab gerai Q selalu bukan macam dicat dengan warna hitam. Warna hitam menyerap haba. Yes, okay. Sebab awak tahu Q dia cat dengan warna gelap manakala P warna cerah. So awak tahu warna hitam dia lebih menyerap haba, so gerai Q akan lebih panas. Itu adalah pemerhatian awak. So macam mana awak nak tulis inference dia? Awak dah bagi jawapan sebenarnya, tapi macam mana sebenarnya awak nak tulis inference tu? Sama macam apa yang awak nampak tadi, apa yang awak sebut tadi. Gerai Q lebih panas berbanding gerai R kerana kadar penyerapan haba gerai Q lebih tinggi daripada kadar penyerapan haba gerai R. Okey. Untuk penyataan perbezaan awak yang tadi tu betul. Awak kata kedai Q lebih panas berbanding kedai P. Itu jawapan awak yang pertama betul. Tapi bila awak nak berikan sebab tu kurang tepat. Awak nampak ke sebab dia penyerapan haba Q lebih banyak? Awak nampak ke? Tak. Tak nampak kan? So apa yang awak boleh gantikan dengan jawapan awak tu? Kerana kedai Q Lebih gelap. yes, kerana kedai Q lebih gelap ataupun kerana kedai Q dicat dengan warna yang lebih gelap. So tu cara untuk awak tulis inference. Okay, so bukan yang semakin-semakin tu. Cara nak tulis inference ialah apa yang awak dapat perhatikan dan awak berikan sebab dia. Okay, kita try lagi satu soalan. Maksudnya bagi semacam lah cikgu nak buat inference ni. Yes, betul. Okay, try soalan yang kedua ni. Dikatakan candle Y ataupun lilin Y padam lebih cepat daripada lilin X. Berikan inference untuk eksperimen ni. Saya nak Izzat Aiman lah, tadi dia angkat tangan. Cikgu. Izzat Aiman. Awak jangan nak nyurut-nyurut saya nampak awak kat sini. Okay, Izzat Aiman. Kenapa dikatakan candle lilin Y akan padam lebih dulu daripada lilin X? So apa yang awak dapat perhatikan ialah lilin Y padam terlebih dahulu berbanding lilin X. Kenapa? Udara dekat lilin Y sikit. Adakah ini disebabkan udara? Kerana udara ada beberapa komposisi dalam tu. Untuk pembakaran berlaku kita perlukan gas apa? Je. Oksigen kan? Jadi awak kena jawab guna term apa? Udara ke oksigen? Oksigen dalam
Apa yang awak boleh nampak dulu? Kotak. Kotak? Bika, Apa bika. pemerhatian yang awak nampak dulu? Apa pemerhatian yang awak nampak dulu? Lilin Y? Pendek. Lilin Y. Pemerhatian daripada eksperimen ni bukan keadaan lilin tu. Pemerhatian yang awak boleh tengok daripada eksperimen yang kita tengah buat ni. Lilin Y padam terlebih dahulu kerana apa beza bikar Y dengan bikar X? Bika Y lagi besar. Bikar Y lagi kecil daripada bikar X. X. Okey, kalau bikar Y lagi kecil dari bikar X, macam mana dengan kandungan oksigen dalam bikar Y dan juga bikar X? Siapa yang lebih banyak kandungan oksigen? X. X lagi banyak kandungan oksigen kan, jadi lilin X boleh bakar dengan lebih lama. Manakala kandungan oksigen dalam bikar Y kurang, jadi Y akan cepat Padam. terpadam. So yang awak boleh nampak ialah lilin Y terpadam lebih cepat daripada X kerana Kandungan oksigen kurang. kandungan oksigen dalam bikar Y Kurang. Berbanding X. kurang. Yes, betul. So itu adalah jawapan inference untuk soalan yang kedua ni. Yang lain dapat tak? Ada masalah tak? Intan okey? Aina Arisa baru join. Okay, so kita tengok, kita try yang ni pula. Last one. Okay, tengok dulu soalan ni. So ni adalah lilin yang sama. Ini adalah pada awal, lilin nyala. Kemudian bila di akhirnya, lilin terpadam dan level air meningkat. So itu yang awak boleh perhatikan dan berikan saya inference. Fikirkan dulu jawapan dia. Alif ada, alif. Alif Abrar kan? Mana Alif Abrar? Ada tak jawapan untuk inference bagi soalan ni? Alif mana Alif Abrar? Tak buka kamera tu. Alif hilang daripada radar. Alisha ada? Ada. Okey Alisha, boleh cuba jawab inference untuk soalan ni. Kehilangan oksigen di dalam bikar menyebabkan air memasuki bikar. Okey, jawapan yang bagus tapi kurang tepat. Tapi dapatlah jawapannya. Okey, kalau jawapan yang sebenar ialah Tekanan udara di dalam silinder penyukat rendah. Memaksa tekanan udara kat luar tu tolak air masuk ke dalam silinder penyukat. okey, pemerhatian dan awak punya penerangan betul apa yang berlaku dalam eksperimen ni. Tapi macam mana cara nak jawab soalan ni sebagai ahli sains atau ahli kimia?
Macam mana awak nak jawab soalan tu sebagai ahli sains atau ahli kimia? So, kalau macam kita memang betul lah awak cakap tu. So bila udara dah kehabisan atau oksigen dah habis kat dalam silinder ni, dan air akan masuk menggantikan udara yang ada kat dalam air tu, kat dalam silinder penyukat tu. Tapi macam mana kita nak terangkan secara kimia? Okay, silinder penyukat ni kegunaan dia untuk kita ukur apa sebenarnya? Ukur paras air. Ukur paras air dan betul, tapi kita gunakan istilah apa? Biasa kita guna silinder penyukat untuk kita sukat. Menyukat isi padu air. Yes, betul. Kita nak sukat isi padu air. Okey, sebelum kita sukat isi padu air, dekat permulaan ni sebenarnya kita menyukat isi padu apa ni? Apa yang ada dalam silinder penyukat ni? Oksigen. Yes, betul. So, kita boleh jawab inference kita. Kandungan air meningkat kerana ia menggantikan isi padu oksigen yang telah Digunakan. Ya betul. So, ini adalah inference yang betul. Apa yang awak cakap tadi tu betul, tapi cara nak jawab dia adalah macam tu. Paras air meningkat kerana ia menggantikan isi padu oksigen yang telah digunakan. Okay, setakat ni ada masalah tak? Tak ada rasa cikgu. InsyaAllah tak ada. Betul, lepas tu dah boleh jawab. Dia kena fikir kritis sikit. Tak boleh terus jawab. Dia kena fikir sikit macam mana nak susun ayat tu. Okey, tak apa. Nanti kita akan buat latihan sebab biasanya soalan inference dia akan keluar dalam paper 2 dan juga paper 3 kimia. Awak tahu kan kimia ada 3 paper? Terkejut. Terkejut. So kimia ada 3 paper. Paper pertama ialah paper objektif. Awak tandakan hitam je ABCD tu. Paper kedua adalah soalan subjektif. Dan paper ketiga ialah soalan esei. Paper ketiga biasanya awak akan jalankan eksperimen. Okay, so okay, ada soalan tak sementara nak teruskan yang lain? Tak ada lagi. Tapi kata esei tu mungkin ada. Alright, okay. So step yang ketiga ialah awak akan kenal pasti masalah. So kenal pasti masalah ni macam yang awak bagi jawapan kat saya lah. Awak buat pernyataan masalah. Contoh pernyataan masalah eksperimen kita hari tu, adakah gula akan meningkatkan kadar pencairan air. So itulah contoh pernyataan masalah. Sebab awak nak buat kajian tentang kehadiran gula dalam meningkatkan kadar pencairan air. So awak tanya masalah yang sama, gunakan je ayat soalan dekat depan tu. Okay, dan yang keempat ialah membuat hipotesis. So untuk buat hipotesis ni, awak kena kenal pasti dulu pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So pemboleh ubah yang dimanipulasikan macam yang awak beri jawapan tadi, apa? Untuk yang ini, soalan 3 ni. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah kehadiran gula. jisim gula, betul? Jisim gula dan punya pemboleh ubah bergerak balas ialah Isi padu air. yes, isi padu air. So bila awak nak buat hipotesis, awak akan gabungkan kedua-dua pemboleh ubah ni dan awak akan gunakan kata hubung seperti Semakin bertambah, semakin yes, sama ada awak gunakan semakin ataupun jika maka. So semakin bertambah jisim gula, semakin kurang isi padu air. Yes. Ataupun jika jisim gula bertambah, maka isi padu air berkurang. Itu contoh untuk awak buat hipotesis. Tapi biasanya kita akan galakkan awak untuk gunakan perkataan semakin untuk awak dapatkan markah penuh, iaitu 3 markah. Okay, ada soalan untuk hipotesis? Cikgu,
Saya Kalau hipotesis tu kan tak guna semakin-semakin dengan jika maka, nak gunakan semakin-semakin dengan jika maka. kalau tak guna nanti tak dapat markah penuh ke? Kalau biasanya dalam skema, markah penuhnya adalah perkataan semakin-semakin. Oh, okey. Okay, so gunakan perkataan semakin-semakin. Okey. Okay. Alright, so ending lepas awak dah buat hipotesis, awak akan kenal pasti pemboleh ubah. Okay, untuk step yang kelima ni, lepas awak kenal pasti pemboleh ubah, awak kena mengawal pemboleh ubah. Jadi ada 6 step dah sekarang. So pemboleh ubah ada berapa pemboleh ubah untuk satu eksperimen? 3. Ada 3, iaitu pemboleh ubah yang Dimanipulasikan. Bergerak balas. Yes, Dimalahkan. yang dimalarkan. Okay, ada 3 pemboleh ubah. So mengawal pemboleh ubah ini ialah semasa awak menjalankan eksperimen, awak akan manipulasikan satu pemboleh ubah untuk awak dapatkan pemboleh ubah yang bergerak balas. Dalam masa yang sama, ini masuk mengawal pemboleh ubah ni dalam masa yang sama ada pemboleh ubah yang awak malarkan. Contoh dalam eksperimen kita tadi, kita kawal atau kita malarkan jisim ais dan masa yang kita ambil untuk ais itu cair. Okay, boleh faham yang tu? So 5 dan 6 ni berkait. Boleh faham cikgu. Alright. And lepas awak dah ada pemboleh ubah, barulah awak merancang eksperimen. So kat sinilah di mana awak kena membuat persediaan bahan dan radas. And then awak kena buat ikut prosedur yang betul. So ni nombor 7. Lepas dah jalankan eksperimen, awak akan kumpulkan data dalam bentuk jadual. And then awak akan mentafsir data. Mentafsir data ni awak boleh buat dengan cara pengiraan. Ada graf ataupun carta untuk kita tentukan hubungan di antara pemboleh ubah tersebut. So tu kemahiran awak untuk mentafsir data. So lepas awak dapat data tu, barulah kita boleh membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ni kita akan rujuk sama ada hipotesis yang kita buat tadi tu diterima ataupun ditolak. Last sekali barulah awak buat laporan, di mana semua langkah kaedah saintifik ni awak perlu masukkan dalam laporan awak. Okay, so far ada masalah tak dalam langkah-langkah kaedah saintifik? Ada. Okay, sebab dia ni mudah je, tapi saya tekankan sebab selalu pelajar ada masalah untuk buat laporan. Okay, so ini adalah penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia. Macam yang awak tahu, bila kita masuk dalam makmal tu, kita akan berdepan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan barang-barang ataupun radas kimia yang fragile. Jadi kita kena ambil langkah-langkah berjaga. So ni adalah peraturan makmal, di mana sepatutnya bila awak masuk makmal, awak perlukan attire macam ni. Sepatutnya lah. Tapi dekat sekolah kita cuba elakkan kadar risiko penggunaan bahan kimia yang berbahaya tu. So taklah ditekankan untuk awak guna kod macam ni. So ni antaranya ialah kaca mata. Ni kita ada topeng muka. Okay, topeng muka ni biasanya kita gunakan untuk elakkan daripada kita tersedut bahan-bahan kimia. Sebab biasa kita akan guna bahan kimia dalam bentuk serbuk ataupun WhatsApp. Nanti awak tahulah WhatsApp ni bukan WhatsApp yang dalam handphone tu tau. Kebuk WhatsApp. Tapi nanti saya terangkan apa itu jenis-jenis bahan kimia WhatsApp. Ini kita gunakan sarung tangan, baju makmal, kasut makmal. Ni kalau awak ada attire ni awak nak pakai masa masuk makmal kita buat eksperimen, saya alu-alukan. Tapi sekolah tak sediakan ya. Okay, kalau awak pernah masuk makmal kimia terutamanya, kita ada kebuk asap dekat bahagian belakang tu. Pernah tengok tak kebuk asap? Pernah cikgu. Okay, cara sebut je lah kebuk asap. So alat ni direka untuk kita jalankan eksperimen yang membebaskan wasap beracun, mudah terbakar ataupun berbau sengit. Dia sama macam awak masak dekat dapur tu, awak ada
hood dekat atas tu kan, untuk sedut asap tu kan. Okay, samalah dia punya function dia. Okay, contoh bahan-bahan kimia atau yang wasap beracun tu ialah asid sulfurik pekat. Ini kita kerap gunakan juga dalam eksperimen kita. Gas klorin, gas amonia, gas bromin, alkohol dan juga benzena. So ni adalah contoh wasap yang beracun yang saya terangkan tadi tu. Okay, kemudian kalau perasan ada macam shower dekat belakang sebelah kebuk wasap dalam makmal kimia tu. Perasan tak? Perasan cikgu. Okay, so pancuran air ni digunakan untuk membasuh dan membersihkan badan sekiranya berlaku kemalangan. Okay, ini ialah untuk eye wash, untuk basuh dan bersihkan mata kalau berlaku kemalangan pada bahagian mata awak. So inilah kegunaan dia. Bukan untuk awak mandi pagi datang sekolah Cikgu nak tanya. Yes. Klorin kalau dalam bentuk pepejal, kalau orang guna untuk cuci longkang tu pun tak bahaya kan? Ianya tidak berbahaya tapi ianya menghakis. Sebab tu bila kita gunakan bahan pencuci yang ada klorin ataupun kita guna Clorox tu, biasanya kita akan pakai glove. Sebab pernah agak bau klorin letak kat longkang, pelik bau dia, Yes. sakit hidung. Yes. Kalau dengan jumlah yang sikit tak berbahaya insya-Allah, tapi kalau awak kerap bau akan beri efek pada awak punya sistem pernafasan. Dah buat 9 sekali je, tak apa. Okay, insya-Allah selamat Okay. So next kita ada alat pemadam kebakaran dan juga pencuci tangan. So ini adalah benda penting lah, dekat mana-mana pun sepatutnya kena ada. So ini adalah untuk padam kebakaran. Ini adalah untuk awak cuci bahan-bahan kimia, minyak, kotoran dan mikroorganisma pada awak punya tangan. Okay. So kita tahu bila awak tengok dalam makmal kimia tu ada banyak sangat bahan-bahan kimia lain-lain. So kenapa bahan kimia ni kita kena kendalikan dengan cara yang betul. Nak simpan pun kena ada cara, nak lupuskan pun kena ada cara. Kerana ia adalah bahan kimia yang sangat bahaya. Boleh mencemarkan alam sekitar, merosakkan habitat flora fauna dan juga kesihatan manusia tu sendiri. So kita lah, sebab kita akan terlibat dengan bahan-bahan kimia ni. Sebab tu kita kena serius untuk cara penyimpanan dan pelupusan bahan kimia tu. Okay, ni untuk cara simpan bahan kimia. So kita ada bahan reaktif. Contoh bahan reaktif ialah lithium, natrium, kalium. Okay, kalau nak tahu yang ini ada dekat dalam awak punya unsur jadual berkala. Dan kita akan buat eksperimen ni untuk kita uji kereaktifan bahan-bahan dalam kumpulan satu. So lithium, natrium, kalium ada dalam kumpulan satu jadual berkala. So bahan-bahan ini kita simpan dia dalam minyak parafin untuk elakkan dia daripada tindak balas dengan udara dan air. Kalau awak pernah tengok eksperimen ni ataupun awak pernah buat, sebab kita akan buat, kita akan buat eksperimen dan kita akan tengok kejelagaan bahan-bahan tersebut. So siapa yang lebih jelaga, siapa yang kurang jelaga adalah berdasarkan kereaktifan bahan tersebut. Kejelagaan tu tahu kan apa? Tak, baru nak tanya cikgu. Kejelagaan tu maksudnya api-api yang nampak terbakar. Oh. Sebab tu ini bahaya. Jadi kita kena simpan dia dalam minyak parafin supaya dia tidak dapat bertindak balas dengan udara dan juga air. Kemudian kita ada bahan hidrokarbon dan juga pelarut organik. So hidrokarbon dan pelarut organik ni adalah cecair yang dia mudah meluap dan juga mudah terbakar. So kita perlu simpan dia jauh dari sinaran matahari dan sumber haba. So ni bekas yang kita gunakan. Dan biasanya kita akan simpan dia dekat dalam almari yang bertutup. Okay, ni bahan yang senang terurai. Contoh asid nitrik pekat, larutan hidrogen peroksida, larutan argentum nitrat, cecair bromin dan juga cecair klorin. So ni antara bahan yang senang terurai. So kita akan simpan dia dalam botol yang gelap. Ni contoh botol dia.
Ini adalah contoh kita simpan hidrogen peroksida, simpan dalam botol gelap. Okey, bahan yang mempunyai nilai pH bawah 5 dan pH di atas 9. Kalau pH bawah 5 ni maksudnya dia sangat berasid. Yes, dia sangat berasid. Kalau pH di atas 9 dia sangat Beralkali. beralkali. So untuk bahan-bahan ni kita simpan dia dalam kabinet penyimpanan khas dan berkunci. Ini contohnya. Tapi bekas tu sendiri pun kena tahan lah cikgu. Sorry, apa? Kabinet tu memang nak apa bang untuk simpan pH bawah 5 dan pH atas 9. Tapi kalau macam bekas nak simpan tu sendiri pun kenalah tahan cikgu kan. Yes, betul. Sama je bahan penyimpanan dia kita gunakan dalam botol gelap. Contoh sama macam hidrogen peroksida ni. Dan kita masukkan dalam kabinet ni. Faham. Okay, dan kita ada logam berat dan juga bahan toksik. Yang ni pun kita simpan dalam bekas khas berlabel dan kita simpan dalam bilik berkunci dan bebas daripada sumber haba. So, in time kita akan kenal pastilah apa itu logam berat dan juga bahan toksik dalam makmal yang kita ada. Okay, lepas kita simpan, kita akan gunakan untuk eksperimen. Biasa bila kita gunakan bahan yang eksperimen tu, cara kita nak kemas eksperimen kita tu, so kita kena lupuskan bahan-bahan tersebut. Okay, ni antaranya. Okay, hidrogen peroksida. Cikgu masih lagi zoom. Sorry? Dia masih lagi zoom in cikgu punya ni slide. Saya punya slide static Dia zoom in tak macam tadi. Oh, kejap nampak? Okey ke macam ni? Nampak? Dia macam cikgu kalau macam tak nampak cikgu zoom in macam tu lah. Dia macam zoom in ke dalam. Cikgu tak zoom out balik. Oh ya ke? Kejap Cikgu stop sharing first. Cikgu stop kejap. Okey, cikgu present semula. Dah kembali normal ke? Dah cikgu. Nampak semua. Alright. Okay. So ni bahan-bahan kimia yang macam kita sebut tadi, kita ada fluoroorganik dan juga hidrokarbon. So ni adalah cecair yang senang meluap dan mudah terbakar. Jadi kita akan simpan dia dalam bekas kaca atau plastik di mana ini jauh daripada cahaya matahari dan juga sumber haba. Kemudian kita ada bahan yang menghakis. So bahan yang menghakis ni kita akan simpan dia. Bahan menghakis ni contoh dia macam tadi lah, asid nitrik pekat, hidrogen peroksida, argentum nitrat tu kita akan simpan dalam bekas bertutup dan berlabel sebab dia mudah terurai. Dan kita ada logam berat dan bahan toksik. Ini kita akan simpan di dalam beg plastik. Kemudian kita larutkan, larutan tu dibiarkan menejat dalam kebuk wasap dan kita akan masukkan di dalam tong sampah sisa logam berat, bukan tong sampah biasa. Okay, bahan meluap seperti alkohol, bromin dan amonia, sisa tersebut kita akan simpan dalam bekas tertutup dan jauh daripada sumber haba dan juga cahaya. Sisa pepejal, yang ni biasa banyaklah kita gunakan nanti. Sisa pepejal ni kita akan buangkan dia atau lupuskan dia dalam bekas khas. Okay, untuk hidrogen peroksida, kalau hidrogen peroksida cair, kita boleh terus buang dia dekat dalam sinki. Tapi kalau untuk hidrogen peroksida pekat, kita akan cairkan dulu dengan air dan ditambah dengan natrium sulfate bagi proses penguraian. Kemudian baru kita boleh buang dia ke dalam sinki dan kita larutkan dengan air.
Okey, yang untuk bahagian penyimpanan dan pelupusan ni ada masalah ke? Ni hanyalah untuk awak aware je, nanti bila dah buat eksperimen so awak tahu macam mana nak uruskan bahan-bahan yang awak dah gunakan. Tak ada, insyaAllah cikgu. Kena kaji lah kalau macam nak buat eksperimen mungkin nak kaji balik lah. Kalau bahan apa tu, lepas tu nak buang macam mana. Yes, betul. Sebab benda yang biasa kita gunakan dekat dalam makmal ialah termometer. Termometer biasa dekat dalam termometer tu ada apa? Mercury. Ada mercury. Nampak macam mercury tu sikit kan, tapi ia sebenarnya sangat berbahaya. Kalau tengok mercury ni dia sebenarnya mudah meruap. Hanya pada suhu bilik sahaja wap mercury ni boleh meruap. Jadi kalau kita tersedut, dia akan membahayakan diri kita sebab ini adalah beracun. So sekiranya lah berlaku kemalangan termometer jatuh dan pecah, so apa yang awak perlu buat ialah jangan sentuh tumpahan merkuri kerana ia boleh diserap melalui kulit. So awak akan kena keracunan. Contohnya simptom-simptom keracunan ada dekat sini. Boleh tengok. Awak akan rasa loya, batuk, muntah, cereberet, sakit dada, sakit tekak, sesak nafas, sakit kepala, kerengsaan mata, masalah penglihatan dan juga peningkatan tekanan darah. So ni adalah bahayanya tumpahan mercury. So apa yang awak perlu buat sekiranya berlaku kemalangan, so ni. Pertama sekali ialah awak kena maklumkan kepada guru atau pembantu makmal. Kedua ialah kawasan tumpahan akan jadi kawasan larangan. Ketiga ialah kita akan taburkan serbuk sulfur untuk menutup tumpahan. Dan yang keempat, kita perlu hubungi bomba untuk tindakan yang selanjutnya. So itulah betapa bahayanya bahan kimia mercury tu. Even benda paling mudah nak guna termometer pun bahaya. Yes, betul. Sebab tu saya buat Google Meet untuk saya terangkan dekat awak betapa pentingnya langkah-langkah yang selamat ni. So sebelum lupa, ni adalah latihan untuk minggu ketiga buku teks kimia. Boleh tengok muka surat 21. Bahagian sudut pengayaan, so awak boleh jawab soalan nombor 2 Yang ni sebagai ulang kaji tau. Cikgu nak tanya, Yes. buku kimia menggunakan buku apa? Saya tak tekankan penggunaan buku sebab saya lagi suka sistem file. Oh. So awak boleh guna file dan awak boleh jawab soalan dalam kertas A4 ataupun kertas kajang. Dan awak simpan dalam file. Baik cikgu. Ni sebab ada yang terkolak. Termasuklah laporan eksperimen saya lebih suka awak gunakan kertas. Maksudnya kami perlu sediakan file lah sementara ni. Yes, just gunakan file. Baik cikgu, jimat buku. Tak tahu lagi tak apa pakai buku apa. Banyak tu. Tak apa, yang untuk kimia tak payah berat-berat nak beli buku, just buatkan file dan buat je atas jawapan A4 dengan kertas kajang. Dah record dah ni latihan? Dah cikgu, dah screenshot. So sampai sini je kita punya kelas hari ni. Bab 1 saya dah cover semua untuk bab 1. So next class kita akan bincangkan soalan 2 ni dan insyaAllah kita akan masuk ke bab yang seterusnya. Boleh cikgu. Sebelum kita endkan kita punya meeting hari ni, kelas hari ni, ada tak soalan daripada kawan-kawan yang lain? Thank you untuk Yusof sebab aktif dalam kelas. Cikgu harap yang lain pun akan lebih aktif lah lepas ni. Tak perlu cikgu panggil nama. Bila datang sekolah. Ada, itu dia bukan bawah bidang kuasa saya ya.